Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okay, so malam ni kita nak sambung dekat praktis amatif 2 dan 3. InsyaAllah 2 dan 3. Okay, share screen boleh nampak kan? Suara saya dengar kan? Okay, hari ni kita akan masuk bab 2 lah. Bab 2 bentuk piawai dengan bab 3 pasal matematik pengguna. Okay, bab 2 bentuk piawai dan ketiga matematik pengguna. Okay, bentuk piawai ni apa yang awak perlu tahu bentuk piawai sekejap so kita review daripada awal, lepas tu kita discuss sikit homework. Jap, suara saya tak dengar. Kenapa tak ada simbol? Dengar. Dengar tapi tak ada share screen Ya. Okey. Sekarang ni nampak Nampak. Okey, kita masuk bab 2. Bab 2 dulu bentuk piawai. Okey, bentuk piawai, bawah tajuk bentuk piawai kita ada belajar pasal angka bererti dan bentuk piawai lah. Angka bererti tu macam mana, bentuk piawai tu macam mana. Okey, angka bererti dulu. Angka bererti ni ada 4 syarat lah, 4 peraturan dia. 4 peraturan dia. Kalau kita tengok dalam buku surat 11, okey kita ada 4 ni. Dia kata yang pertama, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Semua digit bukan sifar. Maksudnya selain sifar lah, 1, 2, 3 sampai 9 dia adalah angka bererti, dikira sebagai angka bererti. Okey. Tengok contoh dia bagi tu kan 645, 700. So tengok pada berapa digit yang bukan sifar, dia adalah angka bererti, bilangan angka bererti. Lepas tu sifar di antara digit bukan sifar, kosong yang berada di tengah dikira angka bererti. Okey, kosong yang berada di tengah ada angka bererti, ialah angka bererti. Dan kalau dia adalah perpuluhan, okey, kalau perpuluhan yang kalau perpuluhan kosong di belakang, okey, kosong di belakang dikira angka bererti.
Kalau kosong di depan, tidak dikira. Kosong di depan tidak dikira. Macam tu je lah. Okay. So, sama ada awak ingat 4 macam ni. Awak ingat kiranya apa? Okay, saya tulislah kan. Angka bererti, okay. Kosong ataupun sifar. Nombor 1 hingga 9. Okay, nombor 1 hingga 9 angka bererti lah. Ialah angka bererti. Okay, 1 hingga 9 nombor angka bererti. Lepas tu, kosong yang berada di tengah. Kosong yang berada di tengah ialah angka bererti. Yang berada di tengah angka bererti. Mesti ialah angka bererti lah. Okay, yang ketiga, kalau untuk nombor perpuluhan lah. Okay, nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni awak boleh nombor perpuluhan ni dia, kita tengok yang belakang lah. Kita tengok yang belakang. Nombor perpuluhan kan. Sekejap. Nombor perpuluhan. Okay, so nombor perpuluhan ni dia adalah kita bahagi kepada 2. Kalau kosong dia berada di belakang, kosong berada di belakang, dia tidak dikira. Tidak dikira. Kosong di belakang, dikira. Kosong berada di belakang, dikira sebagai angka bererti. Dikira sebagai angka bererti. A.B saya buat A.B ringkas. Dan kalau kosong atau sifar berada di depan, tidak dikira lah. Tidak dikira. So awak ingat 4 ni sajalah. Nombor bulat 1 hingga 9 dia akan dikira. Okey. Lepas tu nombor bulat ni nombor bulat ni dia ada lain juga nombor 1 dengan 2 ni. Kan kosong yang berada di tengah ialah kita tahu dia adalah angka bererti. Tapi kalau kosong di belakang dalam nombor bulat. Okey, kosong di belakang dalam nombor bulat. Contohnya 700. Okey. 700 ni 7 tu betul lah kan? 7 tu dia adalah angka bererti. So dikira yang ni adalah satu angka bererti. Okey, tapi dia boleh juga sebagai 2 angka bererti. Kalau soalan bagi tahu pasal tukarkan 704 Okey, 704 kepada 2 angka bererti. Okey, 704 kepada 2 angka bererti. 704 ni 3 angka bererti kan? So kalau dia nak 2 angka bererti, dia boleh 700. Bermaksud 700 walaupun kosong dekat sini, kita masih lagi anggap dia sebagai 2 angka bererti. Okey, kita masih lagi anggap dia sebagai 2 angka bererti. Kalau dia kata 704 tukarkan kepada 1 angka bererti. So dia jadi 700 juga untuk 1 angka bererti. Sebab untuk nombor bulat kita tak boleh nak hilangkan kosong. Kita tak boleh nak hilangkan. Contoh daripada 704 kita tukar dia, kita potong lah. Maksudnya kita potong kosong jadi 70. 70 2 AB. Kalau macam tu tak boleh. Tak boleh jadi 70. Sebab nilai dia dah jauh. Angka bererti ni macam kita buat bundarkan, round off. Masa awak belajar
sekolah rendah, round off tu kan. Round off, bundarkan. So angka bererti tu lebih kurang yang sama macam tu lah. Okay. So kalau 700 tu dia adalah 2 angka bererti, 1 angka bererti dan dia juga boleh jadi 3 angka bererti. Kalau nombor bulat. Kosong di belakang dia bergantung kepada soalan. Dia boleh jadi dikira, boleh jadi juga tak dikira. Okey. Okay, awak boleh tambah nota ni. Untuk angka bererti ya, untuk angka bererti. So, saya bahagi kepada 3. Kosong yang berada di tengah wajiblah. Kosong yang berada di tengah angka bererti. Kosong yang berada di tengah dikira sebagai angka bererti. Okey. Lagi yang kedua, untuk nombor bulat. Okey, nombor bulat. Untuk satu lagi, untuk nombor perpuluhan. Okey, untuk nombor bulat, saya pecahkan kepada kosong di belakang dan kosong di depan. Belakang tu maksudnya ni 7 kan, belakang tu yang belakang ni lah. Okey, kalau depan ni, okey, kalau untuk nombor bulat, kosong di belakang bergantung bergantung kepada soalan. Dia boleh jadi dikira, boleh juga tak dikira. Bergantung kepada soalan. Soalan nak apa? Tukarkan kepada satu angka bererti. So, letak kosong-kosong tapi dia tidak dikira. Macam contoh tadi, 704 tukar kepada satu angka bererti. Jadi 700. Bukannya nilai 7 sahaja. Bukannya 7, tapi 700. Sebab kosong di belakang tidak dikira. Bergantung kepada soalan. Okey. So, kalau kosong di depan, contoh. Contoh nombor 4. Nombor 4. Tapi soalan nak tukarkan kepada 2 angka bererti. Nilai 4 je. Macam mana nak tukar kepada 2 angka bererti kan? Okey, so kita boleh tulis 4.0. Yang tu dia jadi nombor perpuluhan lah kan, 4.0. Kalau nombor bulat, kiranya kosong di belakang tu. Kosong di belakang, okey, kosong di depan pula dia sebenarnya boleh dikira lah, tapi jarang lah soalan tanya. Okey, dia sebenarnya dikira. Okey, saya tulis dikira. Kalau 04, okey 04 tu 2 lah, tapi jarang ditanya lah kalau macam tu. Okey, untuk nombor perpuluhan pula, kita ada sama juga kosong di depan ataupun kosong di belakang. Okey, kosong di depan, contohnya, contoh 0.45, contoh yang dibagikan 0.045. Ataupun 0.045. Okey, untuk yang ni kosong di depan, walaupun sebelum titik perpuluhan ataupun selepas titik perpuluhan, dia ni tetap tidak dikira. Tetap tidak dikira. Maksudnya dekat sini masing-masing adalah 2 angka bererti. So kosong di depan tidak dikira. Tidak dikira. Kosong di depan tidak dikira. Walaupun selepas perpuluhan atau sebelum perpuluhan pun tidak dikira. 45 je kita kira. Okey. Dan kalau kosong di belakang dikira. Dikira sebagai angka bererti. Itu je lah. Kalau contoh 0.45
kosong. Okey, 0.450 maka dia jadi 3 angka bererti. 0.450 dah jadi 3 angka bererti. So kalau macam kan macam soalan tadi lah, 4 nombor bulat kan. Okey, kalau nak tukar kepada 2 angka bererti, kita boleh juga tukar kepada 4.0. Kalau 04 dia kurang tepat lah. Kalau 4.0 boleh sebab kosong belakang perpuluhan kita memang kira. Okey. Okey, saya padamlah yang ni sebab a bit confusing kalau kita buat kosong di depan untuk nombor bulat. Okey, ini untuk angka bererti dan kita ada nombor bentuk piawai. Untuk bentuk piawai, contoh bentuk piawai ialah 1.6 darab 10 kuasa 2 contoh. 1.6 darab 10 kuasa 2. Okey, bentuk piawai ni nombor sebelum titik perpuluhan ni 1 point, dia mestilah nombor antara 1 hingga 9 sahaja. Maksudnya kalau awak ada 10.3 darab 10 kuasa 3 contoh. 4 contoh. 10.3 darab 10 kuasa 4. Jadi ini bukan bentuk piawai. Bukan bentuk piawai. Sebab nilai sebelum titik ni ialah 10. Lebih daripada 9. 1 hingga 9 je sepatutnya. Okey, kalau dia buat 1.03 darab 10 kuasa 5. Okey, yang ni betul. Sebab nilai dia 1 sahaja. Mesti antara nombor 1 hingga 9. Kalau 6 point tu boleh 6.4 darab 10 kuasa 2 contoh. Jadi yang ni betul lah. Okey, yang ni adalah bentuk piawai. Yang ni adalah bentuk piawai. Okey. Jadi bawah tajuk ni kita belajar macam mana nak tukarkan. Macam mana kita nak tukarkan daripada bentuk piawai kepada bukan piawai kepada nombor bulat kan. Daripada nombor bulat ataupun nombor perpuluhan ke nak tukar kepada bentuk piawai. Okey. So cara saya ingatlah. Contoh daripada nombor bulat kan, nombor bulat. Nombor bulat contohnya 340. 342 lah. Kita ada sifar. 342. Jadi, dengar 342 ni adalah nombor yang lebih daripada 1. Okey, 342 ialah nombor yang lebih daripada 1 kan. Sangat besar, lebih daripada 1. Jadi, apa yang saya buat ialah saya akan darab dengan 10 kuasa positif. 10 kuasa positif. Positif berapa saya tak tahu lagi. Positif berapa tak tahu lagi. Okey. Okey, so kalau 342 ni titik perpuluhan dia dekat sini kan. Titik kat sini kan. So saya pindahlah. Asalnya sini, so saya pindah 1, 2 bagi sebelum nombor yang terakhir lah. Maksudnya sebelum nombor terakhir tu dia mesti nilai 3. Mesti antara nombor tu antara 1 hingga 9 tadi. So yang ni 3. So 3.42. 3.42. Lepas tu dia gerak merah ni 2 langkah maka 10 darab 10 kuasa positif 2. Positif 2. Okey, dengan syarat yang ni mesti nombor lebih besar daripada 1. Okey, kalau nombor yang kecil daripada 1, contoh
kecil daripada 1. Mestilah nombor yang kecil daripada 1 0.99 kecil daripada 1 kan. 0.54 maksudnya dia ada 0.543 ataupun 0.024 5. Maksudnya 0 point lah. Ni kiranya nombor yang kecil daripada 1. Yang ni lebih besar. Ni nombor yang kurang daripada 1. Okey, kalau kurang daripada 1 maksudnya nanti bila kita tukar tu kita akan darab dengan 10 kuasa negatif. 10 kuasa negatif. Okey, negatif berapa tak tahu lagi. Okey, contoh kalau soalan 0.99. Okey, so kita nak pindah mesti pindah tu dia nombor sebelum perpuluhan tu 1 hingga 9 sahaja. Contohnya ni titik kita dekat sini. Titik kita kat situ kan. So kita pindahlah bawa ke kanan kan. Jadi duduk sini. Jadi kita dapat 9.9. 9.9 kan. So kuasa berapa? Kuasa negatif 1. Kuasa negatif 1. Okey, yang sini 0. Kita gerak 1 langkah. 0 point tu mesti darab dengan 10 kuasa negatif. So jawapan dia 5.43 darab 10 kuasa negatif 1 sebab 1 langkah sahaja. Okey, so seterusnya yang ni 1, 2. 2 langkah supaya dapat nombor 2. Nombor antara 1 hingga 9. Bukannya 24. Lebih. Bukannya sini kosong. Tak sampai lagi 1 hingga 9. Okay, so kena 2 langkah baru dapat 2. Antara nombor hingga 1 hingga 9. So 2.45 darab 10 kuasa negatif. Dan negatifnya berapa langkah tadi? 2 langkah. So macam itulah. Jadi itu je yang awak belajar tajuk ni. Lepas tu berkaitan pasal nak operasi darab, tolak darab bahagilah kan. Okey. So kita pergi kepada soalan yang praktis summative 2. Kalau saya tengok semua boleh jawab yang bahagian A. Jadi saya tak bincangkan soalan yang bahagian A. Okay, saya tak bincangkan soalan bahagian A sebab nampak macam semua betul. Memang setakat yang hantar tu lah, yang hantar tu memang semua betul lah. Okay, saya bincangkan bahagian B. Okay, nombor 1. Berikut ialah nombor yang telah dibundarkan kepada 3 angka bererti. Sesetengah daripadanya telah silap dibundarkan. Bulatkan jawapan yang salah dan tulis jawapan yang betul. Okey, so yang pertama 1. 538,020. So kalau yang ni kita kira dia sebagai 5 angka bererti kan. Boleh jadi 5, boleh jadi 6. Kosong dekat belakang bergantung kepada soalan. Boleh jadi 5, boleh jadi 6. Untuk yang ni. Jadi dia nak 3 angka bererti sahaja. So kalau 3 angka bererti awak start daripada yang sini, daripada kiri. Kalau nombor bulat start daripada kiri. Okay, nombor bulat start nombor kiri. So dia jadi 538. So ada 3 sajalah. So yang selebihnya tu kena tambah 000. Jangan awak tinggal 538. 538 salah. Kena tambah 000. Supaya nilai dia sama. Sama apa? Okey, 500,000 yang ni pun 500,000. Nombor 8 ni 8,000 maka 8 ni pun 8,000. Kalau awak buat macam ni, 5 ni dah jadi 500. 3 dah jadi 30. 8 dah jadi 8 sahaja. Nilai dia dah berbeza.
apa tu? Awak belajar place value. Dulu belajar place value. Okey, jadi yang ni sekarang ni dia dah jadi 3 angka bererti lah. Dah jadi 3 angka bererti. Kalau nak 4 pun boleh. Contoh soalan ni kan. 538020 tukarkan kepada 4 angka bererti. Okey, so dia jadi 538000 juga. So dia masih lagi 4 angka bererti. Okey, so dia boleh jugalah. Boleh jadi 538000 ni boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 5, boleh jadi 6. Okey, kalau ada soalan boleh tanya terus, boleh interrupt terus. Saya baca je. Okey, yang kedua. Okey, so ramai yang jawab nombor 2 ni salah lah kan. Bulatkan jawapan yang salah. Okey, tulis jawapan yang betul. Okey, so yang ni dia nak 3 angka bererti. So awak mula ingat yang nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan kosong dekat depan tidak dikira. So yang ni 3 ni tidak dikira lah. Start dengan 6. Start dengan 6. 650. So kita akan buat 0.006. 0.0065. Okey, jangan tulis kosong. Awak tengok 8 ni. Kalau nombor dia lebih daripada 5. Nombor 5 atau lebih daripada 5. Yang ni kosong tu kena tambah dengan 1. Apa-apa nombor kat sini lah kena tambah dengan 1. Dengan syarat sebelah sini nombor 5 ke atas. Okey, nombor 5, 6, 7, 8, 9. Maka nombor dekat sini kena tambah 1. So jawapan dia 0.0651. Okey, B. Bagi setiap nombor berikut, tentukan sama ada digit yang bergaris adalah bererti atau tidak bererti. Okey, untuk yang ni semua betul lah. Okey, yang pertama ni 0.052. Maka kosong tu tidak bererti sebab dia berada di depan. Dan yang kedua ni kosong berada di tengah, maka dikira bererti. Okey, dikira bererti. Nombor 2A. Okey, 2A ni ada yang tak boleh nak buat kan? Nombor 2 ni, saya tengok contoh dulu 8.11. Oh, dia ada simbol darab ni sepatutnya kan. 8.11 darab 10 kuasa negatif 6 Joule. Okey. Joule tu unit dia lah. Okey, untuk yang ni awak kena hafal sebenarnya. Awak kena hafal kalau mega berapa, tera berapa, mikro berapa. Yang tu yang kena hafal. Mega, tera. Awak buat formula lah. Ada tak yang di sekolah dia memang dah buat formula? Boleh share tak? Macam mana nak hafal? Kita kan ada 10 kuasa 15, 10 kuasa 12, mega, tera. Kena tahulah. Kalau yang kuasa negatif 6, ni adalah mikro. Ni adalah mikro. Mikro negatif 6. Mikro memang negatif 6. Okey, so kalau nombor 9, nombor 1, 9.6 darab 10 kuasa 6. Okey, darab 10 kuasa 6.
Kalau darab 10 kuasa 6, dia adalah mega. Ingat, mega, megabyte, megabyte. Megabyte itu 10 kuasa 6. Megabyte, okey. Lagi, darab 10 kuasa 3. Ni yang common lah, common yang selalu. Darab 10 kuasa 3 tu maksudnya kilo. Kilo ni awak kena tahulah kenapa dia jadi kilo. Sebabnya dia daripada 1,000. 1,000 kan, 1, 2, 3. So dia jadi darab 10 kuasa 3. 1 darab 10 kuasa 3. Kilo ni awak kena tahu, kena ingat. Sebab dah tahu, dah belajar banyak dah. Kilometer, kilogram, kilometer, kilogram. So kalau awak belajar kan 1 kilogram, 1 kilogram bersamaan 1,000 gram. Benda yang samalah ni. 1 kilogram adalah 1,000 gram. Maksudnya kalau kita tukar K ni, nilai K ni, kita tukar kepada darab 10 kuasa 3. 1 darab 10 kuasa 3 bermaksud 1,000. 1 kilogram, 1 kilometer. So kilo-kilo tu adalah 10 kuasa 3. Ingat yang tu. Lepas tu, awak ingat yang milimeter. Okay, milimeter, mililiter, milimeter, mililiter. Okay, yang tu dia jadi 10 kuasa negatif 3. Mili. Okay, mili. Kecil lagi kan, negatif 3. Ni adalah mili. Milimeter, mililiter. Ni mili. 10 kuasa negatif 3. Lagi yang kena ingat, sentimeter kan, sentimeter. 1 meter ialah 100 sentimeter. Apa dah? 1 meter ialah 100 sentimeter. So, senti ialah darab 10 kuasa negatif 2. 100. Ada 2 kan? Negatif 2. Okey, senti negatif 2. Nano 10 kuasa negatif 9. Pico negatif 12. Ingat yang tu lah. Yang kedua ni, 2.5 darab 10 kuasa 12, dia adalah tera. Yang ni dia adalah tera. Okey. Jadual di bawah menunjukkan dua jenis radar yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair dalam makmal sains sekolah. Nyatakan bilangan angka bererti bagi bacaan isi padu yang disukat dengan menggunakan radar berikut. Okey, menyukat isi padu 0.5 cm kuasa 3 yang terhampir, misalnya 23.0, 34.5. Bilangan angka bererti bagi bacaan isi padu. Okey, jadi contoh 23.0 kan, 23.0, 34.5, maka yang ni adalah 3 angka bererti lah ni. Kosong di belakang dikira kan. Kalau yang ni 26.00, 36.45, yang ni adalah 4 angka bererti. Yang ni adalah 4 angka bererti sebab kosong belakang dikira. Yang bawah ni, dia dah bagi dah kan clue. Semua nombor bukan sifar dikira sebagai angka bererti. Maka yang ni 3, yang ni 4. Untuk nombor
3. Nah, nombor 3 ni ada yang tak dapat nak buat kan. Azilah, Balqis dan Chandra menulis 340,000 dalam bentuk piawai. Azilah, Balqis, Chandra. Siapakah yang menulis dengan betul? Siapakah yang menulis dengan betul? Okey, so bentuk piawai. Bentuk piawai. Siapakah yang menulis dengan betul? Kiranya Azilah lah kan? Azilah betul. Okey, kita ada nombor 340,000. Okey, so daripada sini, titik perpuluhan dekat sini, kita bawa dia ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi 3.4 darab 10 kuasa positif 5. So, Azilah lah. Azilah. Mengapakah dua yang lain itu salah? Okey, sebabnya 34 darab 10 kuasa 4. Okey, nilai 34 ni adalah lebih daripada 9. Lebih daripada 9 kan. Dia kena 1 hingga 9 sahaja. 1 hingga 9 sahaja. Okay, tak boleh dah lah. Ataupun kita nak kata A sama dengan 34. Okey, A ni adalah sepatutnya antara 1 hingga 9. So 34 tidak termasuk dalam A lah. 34 tidak berada dalam A kan. Apakah dua salah? Okey, untuk Balqis lah. Untuk Balqis 34 lebih daripada 9. Dan untuk Chandra 3.4, okey, 10 kuasa tu dia kurang 1. 3.4 darab 10 kuasa 5 sepatutnya dapat 340,000. 1, 2, 3, 4. Okey. Ada 3 sajalah kosong. So dia salah. Okey, pergi kepada yang ni. Untuk B1 saya rasa tak ada masalah. 0.00526 sama dengan 5.26 darab 10 kuasa. Okey, so 1, 2, 3, 4, sorry. Titik perpuluhan dekat sini 1, 2, 3. Okey, so dia jadi 5.26 darab 10 kuasa. Okey, 10 kuasa 3. Okey, yang ni dia nombor ni sebelum kita tukar tu nombor kecil daripada 1. So negatif. 10 kuasa negatif 3. Negatif 3. Untuk yang kedua pula 0.0045. Okey, cara saya tadi kan. Nombor ni kecil daripada 1 maka dia 10 kuasa negatif. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, kita gerakkan langkah dia 3 kali. Maka dia jadi negatif 3. Dan nombor depan ni ialah 4.5. 4.5. Ada soalan setakat ni? Kita masuk pada bahagian C sebab ramai yang tak dapat nak buat bahagian C. Okey, saya mohon siapa yang ada buat formula untuk ingat 10 kuasa 15, 10 kuasa 12 tu yang nama peta, tera, giga, mega, kilo, senti. Bolehlah share dekat chat. Awak hafal macam mana? Ada formula ke? Sama-sama share. Aktif 1A.
Puan Kalsum membungkus 18 kg sambal sempena kenduri di rumah keluarganya. 18 kg. Okey. Sambal, okey, kesemua sambal tersebut dimasukkan ke dalam 48 buah bekas kecil. Okey, ada 18 kilo. Dimasukkan kepada 48 buah bekas kecil dan diagihkan kepada sanak saudara yang hadir. Okay, berapakah hitung purata jisim dalam gram? Sambal itu di dalam setiap bekas. Dia nak tahu setiap bekas. Dia nak tahu satu bekas sahaja. Okey, kiranya ada 18 kilo. Lepas tu ada 48 buah bekas. Ada 48 bekas. Lepas tu dia nak tahu satu bekas berapa gram. Berapa gram. Dia nak tahu macam tu. So, berikan jawapan anda dalam bentuk piawai. Baik. So, nombor 1A, 18 kilo tu semua sambal kan. Ada 48 bekas. So, kita kena nak tahu satu bekas, kita kena bahagilah kan. Kita bahagi 48 bekas kan. Okey, so sekarang ni jawapan nak dalam gram. Kilogram, awak kena tukar kepada gram lah. Tukar kepada gram. Kena tukar kepada gram. So, dia jadi 18 darab kilo. Kilo ialah 10 kuasa 3. Okey, bahagi dengan 48. Okey, bahagi dengan 48. Jadi, kalau yang ni awak boleh terus direct lah. 18 bahagi 48 boleh je. Nombor sama nombor terus pun boleh. Ataupun kita tukar dulu berapa perpuluhan yang ada tu. Okay, so yang ni kita boleh terus bahagi. Okay, kita boleh terus bahagi. Awak kena ingat kalau darab atau bahagi 18 darab 14. Contohlah, okey, contoh nombor lain lah. Kita ada 3A bahagi dengan 3 contoh. So 3A bagi 3. So 3 boleh bahagi dengan 3 kan? Jadi A. 3 boleh bahagi 3. So sama juga dengan yang ni. 18 kita boleh terus bahagi dengan 48. Baru kita darab dengan 10 kuasa 3. Benda yang sama lah. Kalau darab ke bahagi ke. Contoh macam 3A. Darab dengan 2A contoh. So dia jadi 3 terus darab 2. Kalau 2A ni tak ada A darab dengan 2 pun, kita boleh terus darabkan 6A. Tak ada je, tak adanya kita nak bagi sama dulu 10 kuasa 3. Tak ada. Kalau darab bahagi boleh selesaikan dulu. Okey, darab bahagi selesaikan dulu. 18 bahagi 48 awak dapat berapa? 3/8 kan? 3/8 ataupun tukarlah kepada nombor perpuluhan 0.375 darab 10 kuasa 3. Okey. So nombor ni sekarang bukan bentuk piawai. Yang ini bukan bentuk piawai. Okey. So macam mana kita nak tukar kepada bentuk piawai? Titik ni kita kena pindah. Okay, saya harap awak semua masih lagi mendengar, masih lagi fokus. 3.75 darab 10 kuasa. Okay, yang ni nombor dia
nombor dia ni kecil daripada 1, maka 10 kuasa negatif, 1 langkah, so negatif 1. Darab dengan 10 kuasa 3. Okey, so kita dapat 3.75. Bayangkan, awak ada A kuasa 2 darab dengan A kuasa 3. Apa awak buat? Hari tu belajar indeks. 2 tambah 3 kan? So samalah ni. Negatif 1 tambah 3. Darab 10 kuasa negatif 2 lah. Darab 10 kuasa negatif 2. Okey. Okey, B. Paparan skrin kalkulator di bawah menunjukkan nombor yang sangat besar dan sangat kecil. Tulis nombor dalam bentuk piawai. Okey, yang pertama. 6.83 E 12 kan? Okey, E tu bermaksud 6.83 darab 10 kuasa 12. Okey, E tu bermaksud darab 10. Okey, siapa yang tak tahu, E tu ialah darab 10. Okey, ingat, E ialah darab 10. E 12, so darab 10 kuasa 12. So, kita senang nak kira guna kalkulator. Daripada kita tekan 1 darab 10 kuasa, kita boleh terus tekan E. Ada kat bawah. Dalam kalkulator ada kat bawah E. Kalau tak tahu boleh tanya. Okey, B ni. B1, 2. Okey. 4 markah. Oh, banyaknya. 2 markah je ni. So, yang kedua 4.7. E tu bermaksud 4.7 darab 10 kuasa negatif 8. Negatif 8. So, just tukar je. E ialah darab 10. Memang macam tu. Memang macam tu. Kalau ni sebab dia terlalu banyak lah dalam kalkulator kan. Pernah tak masa form 2 dulu kira apa tak laju dan pecutan. Bila tukar-tukar unit tu pening kan. Tukar-tukar unit tu dapat darab 10 kuasa negatif-negatif. Darab 10 kuasa dapat E banyak lah kan. Ada belakang dia yang nombor pelik darab 10 kuasa. Jadi kalau kita nak tukar dalam kalkulator, kita terus tulis E. Daripada nak tulis panjang-panjang, terus tulis E. Okey, C. Seorang jurutera memasang landasan kereta api yang diperbuat daripada aloi keluli sepanjang 45 meter pada suhu 27 darjah Celsius. Okey. Panjang kereta api 45 meter, suhu 27. Kadar pengembangan terma bagi aloi keluli ialah 1.17 darab 10.05. 10 kuasa negatif 5. Unit panjang per darjah. Panjang meter per darjah. Per darjah Celsius. Okey, meter per darjah Celsius. Ni kadar dia lah. Tadi dia dah bagi dah 45 meter dan satu lagi 27 darjah Celsius. Okey. Berapakah jarak ruang pengembangan perlu disediakan supaya landasan kereta api tidak menjadi bengkok apabila suhu naik ke 34 darjah Celsius? Okey, suhu dia makin naik, daripada 27 naik ke 34. So, jarak dia
Ni kadar pengembangan, yang ni panjang dia. Okey, panjang dia jarak lah. Berikan jawapan anda dalam bentuk piawai. Satu C. Okay, soalan ni soalan kebat mengaplikasi. Memang agak susah lah. Berikan jawapan anda dalam bentuk piawai kepada dua angka bererti. Okey, kita boleh kira yang 27 ni, kita cuba samakan unit dulu. Daripada kadar pengembangan terma, kalau kita tengok unit dia, kadar pengembangan terma ni ialah panjang per dengan darjah Celsius. Maksudnya, kita dapat formula kadar ialah panjang bahagi panjang atau jarak lah, benda yang sama tu. Panjang atau jarak bahagi dengan suhu. So, satu dia bagi yang ni, satu lagi dia bagi yang ni kan. So, kita kena kira. Yang kita tak tahu tu, kita kena kira kadar dia. Okey, so panjang 45 bahagi dengan 27 meter per darjah Celsius ni. So, 45 bahagi 27, 1.666667 kan. Okey, 1.67 lah. So, berapakah jarak? Berapa? 1.67. Okey, sekejap. Saya pun agak confused juga ni. Siapa yang dapat buat hari tu? So, macam ada yang dapat buat semua. Okey, yang satu C memang tak ada memang tak ada yang boleh buat lah. Nombor 1C. Cikgu. Ya. Saya dapatkan beza suhu dia dulu. Okey, beza suhu. Jadi kalau beza suhu nak tolak 27, okey 34 tolak 27. Kemudian? Lepas tu saya darab dengan 45 meter tu. Okey, darab dengan 45. Lepas tu saya dapat jawapan darab tu 315. Lepas tu saya darab dengan 1.17 darab 10 kuasa negatif 5 tu. Okey. Okey, sekejap ya.
Okey, suhu. Suhu awak boleh tolak 34 tolak 27 sebab asalnya daripada 27 kan. Soalan dia suhu dia daripada asal 27. Lepas tu dia naik, suhu dia naik ke 34 darjah. Dia nak tahu jarak tu. Jarak kan. So jarak asal macam mana jarak asal? Okey, saya faham. 34 tolak 27 tu kita tahu berapa beza suhu. So kalau sekali dia naik suhu tu 45, so kena darab dengan 45. Macam tu. Ya. Okay, yang lain faham juga tak? 34, ni suhu yang lama, suhu baru. Suhu naik ke 34, tolak suhu lama 27. So dapat peningkatan suhu dekat situ. So untuk satu peningkatan suhu tu kita kena darab dengan 45. Okay, untuk yang ni kita darab tu kita dapat nilai 315. Dan 315 ni lah yang kita tolak dengan 1.17. Okey, so yang ni 34 tadi dia adalah suhu kan. Darab dengan 45 ni dia adalah meter. Okey, dia darab dengan meter. So jadi unit dekat sini ialah meter dengan darjah Celsius. Okey, meter dengan darjah Celsius. Darab. Okey, so sekarang ni dia nak tahu jarak. Dia nak tahu jarak. So kita kena bahagi. Bahagi meter, bahagi dengan 1.17. Tolak kan? Tolak ke? Sorry, tambah 3. Okey, lepas tu buat apa dah? 150. Cikgu tu saya darab. 315 tu darab dengan 1.17 darab 10 kuasa 5. Okay. Kalau darab, so dapat jawapan ke 315? Belum lagi kan? Belum lagi. Lepas tu kena bundar. Okay. Kenapa kita darab? Sebab satu unit dia 1.17 darab 10 kuasa negatif 5. Okay. Yes. 368.6.55. Okay. Tiga 368.55 darab 10 kuasa negatif 5. So nak tukar kepada bentuk piawai. 8 pindah ke kiri. So 3.68. 55 kan darab 10 kuasa. Ni pindah tu dia jadi negatif. Sorry. Nombor besar daripada 1. Yes. Positif 2. Darab dengan 10 kuasa negatif 5. Okay. So jadi jawapan dia 3.6855 darab 10 kuasa 2 tolak 5, 3.
2 tolak 5 negatif 3. Dan dia nak 2 angka bererti, so dia jadi 3 point 2 angka bererti je. 3.7 lah. 2 angka bererti. Darab 10 kuasa negatif 3. Okey, so kalau awak refer skema belakang, dia bagi 3.69. Okey, yang tu dah jadi 3 angka bererti. Dia nak 2 angka bererti saja, 3.7 je lah. Okey, 3.7 sahaja. Untuk soalan ni awak kena baca banyak kali. Baca banyak kali sebab dia kebat. Baca banyak kali, kena faham. Daripada suhu dah lama naik ke suhu baru, lepas tu panjang dia, kadar naik dia tu kan satu, suhu berapa, peningkatan suhu tu berapa naik dia. Kena baca banyak kali untuk fahamkan soalan tu. Okey, 2A. Encik Arif ialah seorang penternak lembu. Dia mempunyai sekawan 30 ekor lembu. Seekor lembu memerlukan 840 kilogram rumput dan makanan tambahan setiap hari. Seekor lembu. Tadi dia ada 30 ekor. Okey, hitung jumlah jisim rumput dan makanan tambahan dalam kilogram yang diperlukan oleh lembunya dalam setahun. Okey, ada 30 ekor lembu. Satu ekor lembu makan 840 kilogram. Ni satu ekor. Okey, lepas tu dia nak dalam yang dia makan untuk setahun. Okey. Tadi satu ekor satu hari lah. Untuk satu hari kan. Untuk satu hari. So, kalau dia nak setahun berapa? Itu soalan dia. Jadi setahun ada berapa hari? 365 hari kan? Okey, jadi 30 ekor. Satu ekor 840. So, 30 ekor darab lah. 30 darab 840 kilogram. Kilogram, okey. Kilogram tu so okey, soalan dia nak dalam jisim dalam kilogram. Okey, jisim dalam kilogram tak payah tukarlah, kilo tak payah tukar. 30 darab 840 darab dengan 365 hari. Itu je lah. So dapat berapa yang ni? 919800. Okey. Yang ni adalah kilogram. So dia nak dalam bentuk piawai lah. 3 angka bererti. 3 angka bererti. So bentuk piawai daripada ni, daripada sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9.198 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. 10 kuasa 6 kilogram kan. Okey, lepas tu dia kata dia nak 3 angka bererti sahaja, maka kita kira 1, 2, 3 je. Situ je lah. So dia jadi 9 okey 9 ni, 8 ni awak kena tengok. 8 tu awak kena tengok dia tu lebih besar daripada 5 kan. So 9 ni kena tambah 1. 9 ni tambah 1 so jadi 10. So 1 tu naik ke sini 2. So dia jadi 9.20. 200 kena tulis supaya dia jadi 3 angka bererti lah. Okey. B.
Jarak planet Neptune, okey kebat juga Jarak planet Neptune dari matahari ialah 4.50 darab 10 kuasa 9 kilometer. Jika kelajuan cahaya ialah 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Tadi jarak, okey yang ni jarak. Ni kelajuan cahaya. Berapakah tempoh masa? Berapakah masa dalam saat? Dalam saat. Masa dalam saat. Okey, yang diperlukan. Okey. So, soalan ni, awak belajar masa form 2. Jarak, kelajuan, so masa. Awak belajar masa form 2. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Awak belajar masa form 2. Jadi, kalau awak nak tahu masa, okey, saya tulis kat sini. Laju kan? Laju 3 darab 10 kuasa 8 sama dengan jarak kita ialah 8.5 darab 10 kuasa 9 kilometer. Okey, kilometer. Sini unit meter. Sini unit kilometer. So, awak kena samakan. Samakan. Kilometer tu tukarlah. Okey, tukar darab 10 kuasa 3. Tambah je. Sini dah ada darab 10 kuasa 9. Kilo tu tukar je. Darab 10 kuasa 3. Memang kena ingat yang tu. Okey, so masa. Masa ni yang kita nak tahu ni. Masa tu dalam saat. So, sini memang dah saat dah kan. No problem lah. Okey, so masa daripada bentuk soalan macam ni. Masa ni kita akan pindah ke kiri lah kan. Yang laju ni kita pindah ke bawah. Okey, so dia akan jadi terbalik lah. 4.5 darab 10 kuasa. Yang ni boleh gabung 12. Sini jadi 3 darab 10 kuasa 8. Okey, so darab awak boleh terus darab lah. 4.5 boleh bahagi dengan 3. Ibarat awak ada nombor yang contoh 4A kuasa 2 bahagi dengan 2A. 2A. So, awak buat apa? 4 bahagi 2 kan? So, dapat 2. A kuasa 2 bahagi A kuasa 2. Awak pun tolak. 2 tolak 1 jadi A. So, 2A. Sama juga dengan yang ni. 4.5 bahagi 3. 1.5. 10 kuasa 12 bahagi 10 kuasa 8. Tolak je lah kan. 4. So, dia nak apa? Ada tak dia kata bentuk piawai? Tak ada kan? Okey, tak ada. Itulah jawapan dia. Dah dapat jawapan. Saat. Okey, C, sebuah pusat penyelidikan aeronautik dan angkasa lepas mengandungi 25 terabyte. 25 terabyte. Tera tu kuasa berapa? Mega tera. Negatif 12 eh. Berapa dalam tahun jika data ini hendak dipindahkan dengan menggunakan modem dial yang beroperasi pada 5.6 darab 10 kuasa 4 bit per saat. Bit per saat. Yang tu terabyte. Byte bit per saat. Okey. Berikan jawapan anda dalam bentuk piawai betul kepada 4 angka bererti. Okey, saya tahu kalau soalan macam ni awak memang tak tahu nak buat kan. Okey, so macam soalan yang tadi juga awak boleh tengok unit.
Saya pun tak tahu macam mana kebak kan. Saya pun agak confused juga kalau soalan macam ni. So saya akan tengok kepada unit dia. Yang tadi terabyte. Terabyte kan. Maksudnya tera tu 10 kuasa 12 lah. So tinggal byte je lah. Tinggal byte. Byte bahasa Inggeris B-A-Y-T-E. Ataupun bahasa Melayu B-A-I-T ke bit ke samalah. BIT tu maksudnya 1. So 5.6 ni dia kata bit per saat. Bit per saat. Bit per saat. Okay, so berapa lamakah maksudnya dia nak masa. Dia nak masa. Masa tu dia nak dalam tahun. Masa dalam tahun. So dekat sini ni saat. So maksudnya awak kena cari masa dan daripada saat awak kena tukar kepada tahun. Okey, tengok daripada sini kan. Dia dah bagi dah 1 byte bersamaan 8 bit. 1 byte bersamaan 8 bit. Okey. 1 byte bersamaan 8 bit. So kalau yang ni unit byte. So kalau yang bawah ni bit kan. Yang bawah ni bit. Bit per saat. So maksudnya awak kena tukar bagi samalah dulu. Bit per saat. So byte ni kena tukar kepada bit. 1 byte 8 bit. So kalau 1 bit byte nak tukar ke bit. Okay, darab 8 kan. So bit ke byte, so dia bahagi 8 lah. Kiranya 1 bahagi 8. 1/8. Boleh? Okay, any idea? Kalau salah bagi tahu, saya pun tengah try and error juga. Okay, so yang ni dah jadi bit. Yang ni bit, okay. So masa sekarang ni, kalau kita tengok unit dia bit per saat, so kita nak tahu saat dululah. Macam contoh bit, kita nak buat apa dengan bit bahagi saat? Okay, bit dengan bit per saat. Okay, so kita boleh buat, kita boleh bahagilah. Kita boleh bahagi dengan bit per saat. Sebab apa kita bahagi? Bila kita tukar kepada darab, dia akan jadi saat bahagi bit. So bit-bit tu dia akan hilang. So dia dapat saat dekat sini. Dia akan dapat masa lah. Okay, so dekat sini kita nampak asalnya kita buat yang macam ni kan. Okay, so saya buat bit 2.5 darab 10 kuasa 12 darab 1/8 tadi bahagi dengan bit per saat 5.6 darab 10 kuasa 4. Okey, kita akan dapat jawapan dalam saat lah kan. Dapat dalam saat. So, unit kita tahun dululah. Saya mula pada tahun. Tahun ada berapa hari? 365 hari kan. Satu hari berapa minit? Sorry, jam. Darab 60. Okey, minit 1
1 jam 60 minit dan 1 minit 60 saat. 60 saat. Okay, so yang ni dia akan samalah bahagi. Materi 24. Sorry. Okay. Darab 24. Bahagi 24. Bagi 3/65. So kalau tahun tukar ke saat, kalau saat nak tukar ke tahun, awak kena inilah bahagi 60, bagi 60, bagi 24, bahagi 3/65. Dapat dalam saat tadi, bagi 60, bagi 60, bagi 24, bahagi lagi dengan 365. Barulah kita dapat dalam tahun. So saya dapat jawapan dalam 0.17769. 0.1777 lah. Itu yang saya dapat. Agak berbeza dengan jawapan yang dalam buku. Okey. 2.5 tadi darab 10 kuasa 12 darab 1/8. Ataupun bahagi 8 pun boleh sebab ni dalam byte kan. Nak tukar ke bit. Okey, tukar ke bit. Lepas tu nak darab dengan bahagi dengan 5.6 darab 10 kuasa 4. Okey. So yang ni gimana? 3.125 yang ni dapat 3.125 darab 10 kuasa 11 bahagi dengan 5.6 darab 10 kuasa 4. Okey, bahagi boleh terus bahagi. Okey, dapat 5580,357.143. Okey, so awak dapat yang ni, awak cuba tekan kalkulator lah. Bagi 60, bagi 60, bagi 24, bagi 365. Okey, so saya dapat, lepas bahagi tu, okey, saya dapat jawapan 0.17695. 0.17695. Okay, so dia nak dalam 4 angka bererti, so jadi 1.769. Okay, 1.769 darab 10 kuasa negatif 1 lah. Ini yang saya dapat. Ke ada yang dapat sama dengan buku teks? Cikgu boleh ulang balik tak? Okey. So ni dapat 1.7. Okey, soalan dia kata 25 terabyte.
Okey, 25 terabyte. Maksudnya tera tu darab 10 kuasa 12 kan tera. 25 tera. Yang tu terabyte. Okey, byte tu kita kena tukar kepada bit. 1 byte sama dengan 8 bit. So kalau nak tahu bit, kita kena bahagi 8 lah. Kan? 1 byte sama dengan 8 bit. So kalau nak tahu 1 bit, kan betul dah kan? Jadi blur jap. 1 byte sama dengan 8 bit. So kalau nak tahu 1 bit, kena bahagi 8. Okey. Lepas tu, bahagi 8, so darab 1/8 ataupun bahagi 8 yang ni lah. Yang bawah ni, bahagi 8. 2.5 darab 10 kuasa 12 bahagi 8. Lepas tu, kita darab, bahagi dengan 5.6 darab 10 kuasa 4 ni. Saya bahagi sebab saya tengok kepada unit dia. Yang tadi dah jadi bit, 25 terabyte tu dah jadi bit saja. Lepas tu dia bagi tu, modem dial tu dikata bit per saat. Bit per saat. So bila bahagi bit per saat. Kalau saya bahagi, bahagi tu saya akan tukar kepada darab. Saat naik atas, bit turun bawah. So bila dapat macam ni, saya akan cancel bit sama bit. So jawapan akhir saya akan dapat dalam saat sahajalah. Dapat dalam masa lah kiranya. Berapa lamakah tu. Saya dapat dalam saat. Lepas tu saya tukar kepada tahun. Okey. Tukar kepada tahun tu daripada saat, minit, jam, hari, tahun. Ikut satu-satu. Boleh? Tu ada bantahan. Tak apa, bagi tahu sebab saya tak dapat sama dengan jawapan akhir. Sebab saya ada salah kira. Utama yang bahagi 1/8 tu. Boleh ya? Okey, kita terus ke praktis summative 3. Oh, soalan dia darab dengan 8. Sekejap, sorry. Oh, didarab dengan 8, bukan bahagi 8. Satu byte sama dengan 8 bit. Oh, iyalah. Ya Allah. Sorry. 1 byte sama dengan 8 bit. So, kita ada 25 darab 10 kuasa 12 byte. So, nak tahu dalam bit, kena darab 8 kan? Okay, sorry. Sorry, otak tak function sekejap. Darab 8. Ya Allah, sorry. So, darab 8, semua ni dah okey dah. Yang ni darab 8. So, yang ni salah.
1 byte tu kan, betul lah saya buat kat sini, tapi bila saya buat ni bahagi kan. Byte tukar ke bit darab 8. Byte tukar ke bit darab 8. Sini dah betul, tiba-tiba buat kat sini salah. Okey, darab 8. Darab 8, so jadi kat sini 2 darab 10 kuasa 13. So bahagi dengan 5.6. 2 darab 10 kuasa 2i13 bahagi dengan 5.6. Okey. Dua darab 10 kuasa 13 bahagi dengan 5.6 darab 10 kuasa 4. 3.571 darab 10 kuasa 8. Okey, sini silap. So yang ni 3.571 darab 10 kuasa 8 ni dalam saat. So nak tukar ke tahun kena bahagi dengan 60 bahagi 60 bahagi 24 bahagi 365. Okey. Okey, so dapatlah jawapan 11.3249 darab, tak ada. So dapat macam ni lah kan. So kita tukar kepada 11.132. Dia nak 4 angka bererti. Darab 10 kuasa 1. 10 kuasa 1 je lah. Ada salah lagi ke? Okey, faham tak? Cara tu, saya nak cara tu, faham ke tak? Yang darab 8, bahagi apa semua tu. Yang darab tu faham, yang bahagi tu kurang sikit. Yang bahagi ni daripada sini. Tadi bit per saat. Okey, betul dah. Sini dah jadi bit kan. Kita darab dengan 8. So formula dia, unit dia dah jadi bit lah. Bit bahagi dengan bit bahagi saat. Dia kena yang ni bahagi dengan 5.6. Kenapa kena bahagi? Kita tengok unit dia. Okey, bila bit bahagi bit per saat, bahagi yang ni kita tukar kepada darab. Darab saat per bit. So bila dapat macam ni, kita boleh terus potong lah. Bit bahagi bit dapat 1. So tinggal saat. Tinggal saat, dapat saat. So itulah yang kita nak. Kita nak tahu masa kan? Kita nak tahu masa, kita nak tahu saat. Okey, sekarang ni masa kita dalam saat, kita kena tukar kepada tahun. Untuk saat tadi, yang ni lah yang saya kira tu dapat yang ni. 2.5 darab 10 kuasa 2 darab 8. Untuk yang ni, nak kira yang ni awak boleh terus ambil je 2.5 darab 8 bahagi 5.6. 2.5 darab 8 bahagi 5.6. So dapat 3.571. Lepas tu 12 bahagi kan. Sini bahagi ni, so dia tolak dengan 4. 3.571 darab 10 kuasa 8. Situ dapat yang ni. Lepas tu just masa kita ni dalam saat nak tukar kepada tahun je lah. Okay, bahagi 60, bahagi 60, bahagi 24, bahagi 365.
jam, minit, saat. Okey. Tahun, hari, jam, minit, saat. Okey. Betul dah. Tak ada kecil dah kan? Tak, jam, minit, saat. Okey dah. Okay, 11.324, 11.3235. Yang terbaru saya dapat 11.3235. So dia apa ni? Average lah, average. Kita ambil yang 4 angka bererti tadi kan, bentuk piawai 4 angka bererti. So just 4 je lah dekat sini. 11.32. Lepas tu nak tukar kepada bentuk piawai. So 1.132 darab 10 kuasa 1. Okay, untuk dekat sini saya terima 10 kuasa 1 lah. Bukannya 10 kuasa 2. Saya tak dapat 10 kuasa 2. Walaupun jawapan belakang 10 kuasa 2. Okay. Alright, kita sambung praktis summative 3. Okay, macam biasa, yang ni, bab 3 ni akan jadi homework awak nantilah. Boleh terus buat sekarang. Nombor 1 lah, nombor 1. Simple kan bahagian A. Bahagian A nombor 1, takkan tak tahu kan. Simpanan tetap, amanah saham ke semasa. Simpanan yang ditawarkan oleh bank. Kita ada bab 3 ni, tajuk dia simpanan dan pelaburan. Pelaburan. Okey. So simpanan ada 3 jenis, pelaburan pun ada 3 jenis. Simpanan apa dia? Simpanan lah. Tetap, simpanan semasa. Simpanan tetap, simpanan semasa. Okey. Tetap, semasa dengan satu lagi? Simpanan. Simpanan biasa. Simpanan sendiri, personal. Lepas tu yang pelaburan? Amanah saham, hartanah. Okey, amanah saham. Saham dengan hartanah. Hartanah. Okey. Kalau simpanan ni dia berkait rapat dengan dividen kan? Dia ada simpanan ni dia berkait rapat dengan faedah. Okey, dia berkait rapat dengan faedah. Nanti awak buat soalan tu. Okey, kalau awak nampak faedah, so dia berkait rapat dengan simpanan. Kita ada faedah, ada 2 jenis faedah kan? Faedah compound dengan faedah mudah. Faedah mudah, faedah compound. Okey, lepas tu kalau pelaburan ni, kita ada, depend lah. Pelaburan tu dia akan tengok berapa keuntungan. Dia berkait rapat dengan keuntungan. Keuntungan dalam bentuk dividen kah? Keuntungan yang modal ke? Keuntungan modal ke? Kan peningkatan harga. Macam itulah yang
yang apa ni, yang memberi keuntungan pada kita. Sama ada keuntungan ke dividen ke bonus ke macam tu. Okay, boleh cuba buat sekarang. Sambil awak buat tu bolehlah nak tanya soalan. Okay, sorry, correction. Betul lah sini, sorry. Ni 2.5 ni saya silap kira kan? 14. 2.5 darab 10 kuasa 2. 2.5 darab 8. 2.5 darab 8 dan 2 darab 10 kuasa 14. Bagi 5.6. So, dua bagi 5.6.
Okey, nak tanya, korang semua ada printer tak kat rumah? Ada, okey. Daniel lagi Mi ada. Tasmi ada. Tak ada. Bazir apa? Korang tak ada, okey. Tak ada. Tak ada, Bazir tak ada. Minggu ni sekolah kan? Lepas tu cuti seminggu. Minggu ni buat apa lagi kat sekolah? Tak ada exam kan? Just buat ulang kaji. Tak. Cuti sekolah ada pergi jalan mana-mana ke? Tak tahu lagi. Okay, tak apalah. Minggu depan, hari Selasa lah. Minggu depan hari Selasa. Saya nak tengok yang ni. So, minggu ni sekolah. Hujung minggu cuti dah kan. Hujung minggu cuti bolehlah sempatlah buat soalan. Tak banyak 2 page, okey lah. Praktis summative tu 2 page sahaja. Okay, cuma dia tajuk ni dia banyak kena kira kan. Banyak kena kira sikit. Objektif pun kena banyak kira juga. Awak buat bahagian macam mana Kalau boleh buat semua, buat semua. Kalau tak boleh nak buat, okey buatlah sampai bahagian B. Buat sampai bahagian B. Nombor 1, bahagian A dan bahagian B. Kalau tak sempat sangat. Sebab banyak kan nak kena kira. Okey, lepas tu minggu depan kita buat discussion bahagian A dan bahagian B. Kalau sempat bahagian C. Dan minggu depan saya nak buat yang soalan exam terus. Kan, praktis soalan exam. Yang ni soalan exam juga. Tapi by topical, by bab. Yang kita duk buat ni hari ni, minggu lepas. Tu macam soalan exam juga dah tu. Saya tanya printer tadi, saya ingat nak bagi soalan exam untuk korang print. Korang print dan korang jawab. Tadilah dulu sebelum buat tu kan. Lepas tu jawab, lepas tu hantar. Set masa 1 jam ke. Ataupun okey untuk first try ni mungkin saya tak bagi masa, tak payah bagi masa. Jawab je. Boleh rujuk buku, jawab, lepas tu hantar.
Mungkinlah first macam tu je lah. Tak ada masa. Untuk minggu depan, kalau boleh semua buatlah praktis Summative 3 dan saya nak bincangkan soalan yang mana korang tak faham je. Korang tanya soalan yang mana tak boleh nak buat, kita bincang soalan yang tu je. Macam hari ni kan direct masa kalau ambil bahagian B dan bahagian C direct masa. Kita bincang soalan yang ramai yang tak tahu je. Soalan yang korang tanya, okey kita bincang. Yang tu je lah minggu depan kan, bab 3. Tu nak minta buat lah. So barulah kita dapat tahu yang mana tak boleh dan tak boleh kan.